كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Para penonton yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya muliakan, penonton yang bersama kita sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dalam dalam musim yang pertama, 1 tahun 6 bulan, sekarang kita masuk musim yang kedua, dah masuk minggu yang ke-6 dah kita lah tuan-tuan dalam musim yang kedua ni. Alhamdulillah, tetamu kita masya-Allah tuan-tuan, Coach Zaid Muhammad bersama dengan kita, dengan Dr. Yuni bersama dengan kita. Saya baru saja bercakap-cakap dengan dulu kira-kira supervisor utama kepada Dr. Yuni untuk menghabiskan ijazah PhD dia, Profesor Dr. Nur Azniza Ishak yang juga malam besok Dr. Profesor Nur Aziza malam besok tuan-tuan dan puan akan bersama dengan saya 9.15 ini. Besok sangat istimewa sebab besok kita nak berbincang tuan-tuan. Yang jadi tetamu kita 3 orang. Seorang suami dengan 2 orang isteri. Seorang suami dengan 2 orang isteri. Yang istimewanya suami isteri ini dan isteri-isteri ini duduk satu bumbung tuan-tuan. Duduk satu bumbung. Masya Allah. Jadi isterinya, salah seorang daripadanya very qualified. Dapat ijazah kedoktoral falsafah PhD tuan-tuan dan puan. Dr. Sumayyah namanya. Yang baik ini saya sebutkan namanya. Yang satu lagi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah juga graduate daripada Jordan. Dan suaminya pun graduate daripada Jordan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Semuanya very well educated. Well educated, I would say they are by themselves a professional. Tetapi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan? Terapi jiwa, terapi diri, terapi hati mereka lakukan buat sekian lamanya. Dengan Dr. Sumayyah ada 9 orang anak. Dengan apa ni tuan-tuan, dengan seorang lagi yang isteri yang kedua ada 1 orang anak. Jadi anak dia dengan anak kita serupa. Anak dia, anak kita, anak kita, anak dia. Duduk di satu rumah tuan-tuan. Saya telefon 2 kali tuan-tuan dan puan. Saya nampak keceriaannya. Keceriaannya. Cara dia menyambut telefon, cara dia bercakap telefon, cara dia musik-musik tuan-tuan dan puan. Antara mereka, Masya Allah tuan-tuan, baru bukan setahun kahwin, bukan 2 tahun kahwin, bukan 3 tahun kahwin. Tapi sudah agak lama. Tetapi kemesraan masih bercambah. Walaupun mereka hidup dalam keadaan bermadu tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Okey, itu malam besok. Jadi pengulas malam besok tuan-tuan ialah Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia. Saya akan mencongkil, moderator akan mencongkil tuan-tuan apa yang patut diulas dan sebagainya. Jangan lupa malam besok 9.15. Tuan-tuan, posternya sudah pun keluar, insya-Allah besok unik. Tak pernah lagi dalam sejarah kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan. Kita memaparkan 3 orang, 2 isteri, 1 orang suami duduk di satu bumbung tuan-tuan dalam suasana sakinah, suasana yang aman, damai, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Kita dengar besok, kita dengar mereka sendiri tuan-tuan, daripada mulut sendiri. Bukan saya reka, bukan saya cipta dan sebagainya, bukan juga profesor nanti akan cipta reka dan sebagainya, daripada mulut mereka sendiri. Apa dia kata? Saya tanya dia tadi teman, semalam saya tanya, ada tak benda-benda yang saya tak boleh tanya? Nothing. You can ask anything, insya-Allah kita akan jawab. Kita jawab atas dasar dakwah. Saya menyoal pun atas dakwah, kita jawab atas nama dakwah. Insya-Allah tuan-tuan, malam besok pukul 9.15 malam. Alhamdulillah. Okey, malam ni tuan-tuan dan puan dua-dua ni tak tahu apa tajuk ni tuan-tuan. Tak tahu apa tajuk. Saya rasa dua-dua ni seronok dengan tajuk ni tuan-tuan. Apa namanya? Dalam bahasa Inggeris dia panggil The Art of Listening tuan-tuan. The Art of Listening. Maknanya seni mendengar. Seni kita mendengar. Suami mendengar isteri, isteri mendengar suami, anak-anak mendengar bapak dia, mak bapak mendengar pula anak-anak. Anak yang kecil pun didengar secara atentif begitu tuan-tuan dan puan. Sebab ibu dan ayah pernah didedahkan dan tahu, pernah membaca tentang The Art of Listening. Anak-anak pun tuan-tuan dan puan bila mereka belajar, membaca dan sebagainya, didedahkan juga dengan The Art of Listening. Jadi saya nak tengok nanti macam mana The Art of Listening ini tuan-tuan dan puan akan memberikan insya-Allah cambahan-cambahan kepada kemesraan, kepada kebahagiaan dan kepada sakinah keluarga yang didirikan insya-Allah. Jadi untuk memulakan hari itu Dr. Ayuni memulakan
malam ni pula kita gilirkan. Malam ni Coach Zahid akan memulakan. Coach Zahid, saya rasa ini memang forte dia, tuan-tuan. Ini memang forte dia. Memang bahagian dia, memang kaunseling dia, memang kata orang memang bidang dia. Memang inilah pengajian dia dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Okey, apa yang nak diperkatakan peringkat awal ni Coach Zahid kalau kita bercerita tentang the art of listening dalam konteks kekeluargaan? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bahagia Datuk Dr. Hassan Ali dan rakan panelis saya Ustazah Ayuni, dan seterusnya kepada para penonton setia yang saban hari mengikuti program kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, tajuk menarik Datuk bila bab art of listening. Kebetulan saya baru aja menulis artikel untuk New Sunday Times. Masya Allah. Memang dia orang minta topik ni 2 minggu berturut-turut, minggu lepas dengan minggu ni. Allah. Memang cantik. Saya akan cuba tengok baliklah poin-poin yang saya share dalam kolom tersebut lah. Okey. Pertama sekali yang rasanya di art of listening ni dia berhubung kait dengan, kalau 2-3 minggu lepas kalau tak silap saya, kita ada sentuh sedikit tentang pintu-pintu hati anak-anak kita, pasangan kita, melalui telinga, melalui mendengar dan melalui mulut. Dia berhubung kait lah, 2 telinga, 1 mulut. Dari situ pun kita dah nampak dah nisbah ratio dia. Kena banyak mendengar daripada bercakap. Lebih kurang ada orang kata 70-30. 70% mendengar, 30% bercakap. Saya kebetulan saya ada satu cerita Datuk yang tentang the art of listening. True story. Beberapa tahun lepas bila saya siap rumah nak masuk rumah baru, lebih kurang 10, lebih dekat 15 tahun lepas lah. Maka ramailah datang agent-agent, sales people, cuba menjual barang-barang, dan salah seorang daripada sales people tu ialah seorang penjual water filter. Memang saya duk cari water filter, dan bila dia nampak saya terus dia terkam, dia tanpa tanya latar belakang, tanpa tanya apa, terus dia cerita pasal water filter dia, baguslah, terbaiklah, semualah. Jadi saya tak sempat nak berdialog dengan dia, tapi dia kata, "Cik, sekarang pakai water filter apa?" Saya kata, "Saya tak pakai apa-apa." Terus dia marah saya. Dia kata, "Mana boleh kita sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab kena." Dia tuduh saya macam-macam. Jadi elok-elok saya duk cari water filter, saya turn off sebenarnya. Disebabkan dia terlalu banyak mengiklankan water filter dia. Jadi saya terfikirlah macam mana benda ni boleh relate dengan bab listening, the art of listening, mendengar. Katalah dia approach dia berbeza sikit. Katalah dia tanya kita, "Cik ada duk cari water filter ke?" Mungkin saya jawab, "Ya, saya pun cari." "Cik pernah dengar tak pasal," seolah-olah dia membiarkan kita yang bercakap. Mungkin saya beli dari dia sebab saya tengok brand dia, produk dia nampak cantik, tetapi disebabkan dia terlalu fokus untuk menjual sehingga dia tak tahu, dia tak menilai setakat mana saya tahu tentang water filter, setakat mana saya bertanggungjawab dengan keluarga saya. Dia tak nak tahu tu semua. Yang dia nak tahu, dengar dia cakap. Jadi bagi saya itu satu transaksi yang fail lah. Sedangkan saya pernah juga berinteraksi dengan sales people yang bagus, dia tak cakap banyak. Ini kontrari dengan yang kita faham. Biasanya orang kata, "Oh, nak jadi sales people kena pandai bercakap." Saya langsung tak bersetuju. Bagi saya, nak jadi sales people yang terbaik, kena pandai mendengar. Masya Allah. Jadi samalah dalam konsep ibu bapa, sebab bercakap dan mendengar ni sebenarnya power play, penggunaan kuasa. Macam kita dengan anak-anak, untuk jadi ibu bapa yang terbaik, bukan kita banyak bagi arahan, bukan kita banyak bagi maklumat kepada anak, tetapi kita banyak mendengar apa yang diperlukan oleh anak-anak. Jadi dengan mendengar tu, dengan hati terbuka, insya-Allah kita akan boleh bagi solusi yang tepat yang mereka perlukan, yang mereka harapkan daripada kita. Jadi pada pandangan saya, begitulah sebagai mukadimahnya,
orang yang saya terjumpa satu pepatah bahasa Inggeris. Dia kata orang yang bijak dia tahu bila nak bercakap, bila nak berhenti. Tetapi orang yang bijaksana, wise person, dia tahu apa yang perlu dibagi tahu. Dia tahu apa yang, kalau bahasa Inggeris sedap bunyi dia, kejap saya baca dalam bahasa Inggeris. A smart person knows what to say, but a wise person knows whether or not to say it. Jadi orang bijak dia tahu apa nak cakap, tapi orang yang bijaksana dia tahu nak cakap ke tak nak cakap. Itulah bezanya. Jadi bagi saya itulah art of listening, di mana kita kena menggunakan dua telinga yang kita bagi jauh lebih banyak nisbah dia daripada mulut kita yang satu ni. Wallahu a'lam, Datuk. Masya-Allah, tuan-tuan. Itulah satu mukadimah, tuan-tuan ya. Mukadimah daripada seorang yang memang area dia menulis dengan Sunday Times, tuan-tuan dan puan, tulisan-tulisan yang kata orang bersambung-sambung, tuan-tuan dan puan ya. Dia diminta oleh Sunday Times menulis artikel, ada kolom dia agaknya yang berkaitan dengan the art of listening. Jadi kita bolehlah, tuan-tuan ya, hari Minggu tuan-tuan menataplah Sunday Times tu, dapatlah melihat artikel buah fikir yang dilazahirkan oleh insan yang namanya Coach Zaid Muhammad. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Cantik, tuan-tuan dan puan. Cantik. Sangat cantik mukadimah yang diberi itu. Tuan-tuan dan puan, jadi maknanya mendengar 70%, bercakap 30%. Kalau kita amalkan, cantik. Apa yang kita lakukan sekarang ni, bercakap 80%, mendengar 20%. Itu yang menyebabkan apa nak cantik. Hubungan dengan suami isteri tak apa cantik. Hubungan dengan anak tidak apa cantik dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Dr. Yuni. Doktor, kalau kita tengok dalam hal-hal keluarga, dia ambil keluarga lah, ambil keluarga. Dia berbagai-bagai latar belakang. Kita tengok. Orang Kedah ada satu cara. Orang Penang ada satu cara. Orang Johor ada satu cara. Orang Negeri Sembilan ada satu cara. Orang Kelantan lagi lah ada satu cara yang tersendiri. Sama ada dia bercakap, sama ada dia mendengar dan sebagainya. Kita tengok tuan-tuan, dia punya body language. Kita tengok perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Orang Kedah kalau misalnya nenek-nenek, tok-wan, tok-tok di kampung-kampung tu, dia mendayu-dayu tu tahu. Memang merendah diri. Dalam bahasanya merendah diri, dan dia tuan-tuan nampak insya-Allah dia suka. Kalau kita tengok yang sebahagian daripada orang tua-tua yang dulu, walaupun tak belajar tentang art of listening, tapi dia ada patience. Dia ada kesabaran untuk mendengar. Siapa juga dia mendengar. Kadang-kadang dah sampai banyak sangat perkataan kita tak apa. Nek, apa tak cakap langsung, Nek? Kita pula kata, Tok Wan, kenapa tak cakap langsung? Padahal tuan-tuan dan puan, dia ikut prinsip Coach Zaid tadi. 70% mendengar, 30% bercakap. Okey, apa Dr. Yuni dalam konteks keluarga kita ni, macam mana kita nak menjadikan the art of listening ni? Sebab listening ni, kita punya telinga ni very powerful telinga ni. Dari yang kecil-kecilnya kita boleh dengar, dari yang sebesar-besarnya boleh dengar. Yang baik pun kita dengar, yang tak baik pun kita dengar. Yang maksiat pun kita dengar, yang berkebajikan pun kita dengar. Itu telinga kita, tuan-tuan. Tapisannya tidak dalam kepala kita, tapisannya dalam hati kita dan sebagainya. Jadi dalam konteks kita mendengar ni, the art of listening, the science of listening, art of listening ni, doktor agaknya macam mana tentang masyarakat Melayu, saya dengar masyarakat Melayu. Doktor banyak baca kan masyarakat Melayu dengan masyarakat lain, masyarakat Eropah lah katakan masyarakat Melayu. Macam mana bezanya di listening ni, cara kita mengambil, cara kita mengamalkan seni mendengar itu dibandingkan masyarakat Barat dengan masyarakat kita. Agaknya mungkin tidak masyarakat Barat pun, masyarakat yang luar daripada masyarakat Melayu Malaysia ini. Agaknya ada ke sesuatu yang boleh diperkatakan? Sila doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini, Datuk dan juga Coach. Ya, Alhamdulillah hari ini kita berkongsi mengenai the art of listening. Ya. Okay, dalam sebelum itu saya boleh berkongsi dalam bidang kaunseling yang bidang saya sekarang ini sebenarnya. Mendengar dengan baik itu adalah satu kemahiran yang perlu kami belajar. Ya, daripada saya degree sampailah saya PhD, itulah yang kami belajar sehinggalah sekarang ni, itulah yang asas utama dalam proses kaunseling yang kami laksanakan, kami lakukan bersama dengan klien. Kerana apa? Kerana mendengar dengan baik inilah kita mendapat maklumat.
Kalau kita tak dengar dengan baik, kita tak akan dapat maklumat. Ya, macam yang Datuk katakan tadi, budaya kita. Kalau sebelum ni, mungkin saya boleh berkongsi. Saya pernah terima klien di mana klien ni dia bagi tahu, saya doktor, saya ni kaunselor dalam keluarga saya, dia kata. Hari-hari saya membebel dekat anak saya, dekat suami saya, hari-hari saya membebel. Saya hanya tersenyum, ya. Beza sebenarnya membebel tu sebenarnya dengan mendengar. Ya, bebel ni kita yang banyak cakap. Jadi dah terbalik, ya. Dari 70% kita cakap, 30% kita dengar. Ya, yang sepatutnya 70% yang kita kena dengar dan 30% lagi kita bercakap. Dalam proses kaunseling juga, ya, dia ada kemahiran lain, macam contoh fara prasa, refleksi perasaan. Daripada situlah kami respon apa yang klien rasa, apa yang klien hadapi. Bila kita respon dengan betul, klien faham. Sebelum ni dia tak nampak pun apa masalah dia. Tapi bila kita respon dengan betul, klien nampak apa masalah dia. Sama juga dengan dalam komunikasi dalam keluarga. Benda ni memang susah, tapi kita boleh belajar. Ya, kita boleh belajar. Sebab itulah pentingnya kita cari ilmu. Cari ilmu ni dalam pelbagai sudut lah. Hari ni pun kita cari ilmu juga melalui pembacaan, ya. Macam contoh, mungkin boleh baca artikel yang Coach Zaid buat kan, Coach Zaid sediakan, ya, publish di mana Coach? Sunday Times. Sunday Times, ya. Jadi boleh baca kat situ apa itu art of listening, ya. Sebab kita memang kena belajar benda tu. Macam mana nak menjadi pendengar yang baik, ya. Sebab bila kita gagal menjadi pendengar yang baik ni, kita tak gagal untuk mendapat info yang betul, ya. Sebab itulah macam sekarang ni, macam contoh saya di JKM sekarang, kami memang tak melaksanakan sesi kaunseling secara bersemuka, tapi kita buka untuk tele-kaunseling, sokongan psikologi atas talian, ya. Jadi memang situ cabaran ada. Tapi saya sekarang terima macam pelbagai, ya, hari-hari saya terima pelbagai isu dan kes daripada klien. Dan di situ saya menggunakan sebaik mungkin kemahiran mendengar tu. Dan alhamdulillah, walaupun kita kata 30% kita respon dengan berkualiti dan akhirnya kesan tu kepada klien. Dan klien nampak apa yang perlu dia lakukan dalam kehidupan. Sebab isu-isu dia pelbagai yang saya terima. Isu nak mengurus anak PDPR, hubungan dengan suami, ya, tak ada sokongan daripada suami, masalah keuangan, masalah kesunyian, keluarga terpapar COVID, macam mana nak handle. Tapi melalui proses yang kita mendengar dengan baik tu, kita dapat respon dengan betul dan akhirnya dia akan membantu klien. Dia sama juga konsep dia bila kita berdepan dengan ahli keluarga kita. Mendengar masalah anak, contoh anak ada sesuatu yang nak berkongsi, kita dengar sebelum kita respon. Jangan kita bebel dulu. Kita dengar di part dia. And then kita ulas dengan cara yang berhemah. Memang itu sukar, tapi itu adalah cara yang terbaik untuk kita belajar. Untuk kita memastikan tak ada benda yang tertinggal, maksudnya kan. Kalau kita tengok sekarang ni banyak kes bunuh diri, kata kesunyian, orang tak dengar masalah, ya, rasa terpinggir macam isu kita kan sekarang ni, okey, terpinggir dan sebagainya. Jadi mendengar dengan baik sebenarnya secara tak langsung kita dapat membantu orang lain, membantu ahli keluarga kita mencari solution dalam setiap apa saja yang berlaku dalam kehidupan. Itu Datuk sedikit daripada saya, ya Datuk. Alhamdulillah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, pada tuntut, kalau saya dapat tangkap apa yang doktor kata tuan-tuan, respons kita tuan-tuan. Apa respons kita? Dan macam mana kita lakukan respons kita tu? Bila orang bercakap dengan kita, apa respon kita? Bila ada klien di depan kita, klien ni mungkin mak kita, klien ni mungkin bapak kita, klien ni mungkin adik-beradik dalam konteks keluarga, itulah klien kita tuan-tuan puan, ya. Jadi bila misalnya mak bercakap dengan kita, macam mana respon kita tu? Adakah kita memandang dia? Adakah kita fokus dengan dia? Adakah kita mendengar dia? Adakah kita masa mendengar nak mencari satu jawapan, nak jawab balik dengan dia? Apa perkataan nak digunakan kepada mak dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan, dia tidak mudah. Saya nak sebab itu dikatakan sebagai the art of listening. Dia merupakan seni. Bila seni tuan-tuan dan puan, dia nak yang halus.
kita menuturkan perkataan, dia soothing tuan-tuan. Dia sejuk perkataan itu. Yang mendengar pun seronok, yang mengucapkan pun seronok, datang pun seronok, dia balik pun seronok, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang orang, tuan-tuan dan puan, dia ada masalah, dia ada masalah. Dia anggap kita nak berjumpa dengan kita tu dapat menyelesaikan masalah, banyak masalah dia. Tapi dia tengok kita, cara kita, perkataan kita, cara attention kita, how attentive we are, itu sudah cukup sebenarnya daripada dekat itu mengubat masalah hati, masalah jiwa yang mereka rasakan. Tapi kita, tuan-tuan, kalau kita pula misalnya bercakap lebih autoritatif daripada dia, kita pula macam tadi, macam coach menyebutkan tadi, dia orang nak beli water filter kan dia, orang tu bersyarah dengan dia, orang tu tak tahu latar belakang dia, orang tu seolah-olah, tuan-tuan, macam bodoh sangat tentang water filter ni, dibandingkan dengan yang dia beli itu, tuan-tuan, orang yang pandai caranya, tuan-tuan, tak banyak bercakap tapi banyak mendengar. Daripada itu water filter itu dibeli oleh coach Zaid. Jadi saya nak pergi kepada coach Zaid. Ya. Jadi kalau kita nak katakan, tentu coach ada tuliskan ya, macam mana nak jadikan, macam mana, apa dia butir-butirnya, apa dia perkara-perkaranya yang mesti hadir bersama dengan kita kalau kita bertutur dengan seseorang atau bertutur dalam grup dan sebagainya. Saya rasa berbeza ni. Seorang dengan seorang, dengan grup, dengan grup, saya rasa dia ada perbezaan dari segi macam mana pertuturan, macam mana percakapan, macam mana pendengaran, macam mana respons ya, yang akan berlaku antara seorang dengan seorang, seorang dengan grup, antara grup dengan grup. Macam mana coach ya dalam persoalan itu? Okey, terima kasih Datuk. Memang kalau pengalaman saya pun, kalau satu dengan satu, dia sangat berbeza berbanding dengan satu dengan ramai. Kita ambil satu dengan satu dululah. Satu dengan satu ni kadang-kadang bagus untuk kes-kes yang sensitif. Saya rasa Dr. Ayu ni lagi mahirlah tentang ni. Bagaimana kalau ada kes-kes yang tak boleh dikongsi di khalayak ramai, memang kena satu dengan satu lah. Malah kalau dari segi pengurusan pun, dari segi keluarga pun, sama ada pengurusan, perniagaan, pejabat atau keluarga, kalau nak marah atau benda negatif, elok satu dengan satu. Tetapi kalau nak puji, nak bagi pujian, nak bagi hadiah, elok ramai-ramai. Biar semua orang tahu. Tetapi kadang-kadang kita terbalik. Kita sebab kita ikut hawa nafsu, marah seorang-seorang tak best kan. Orang lain tak tahu kita marah dia, macam kita marah anak kita. Kalau boleh nak suruh semua satu keluarga join sekali. Itu sebenarnya hawa nafsu lah pada pandangan saya lah. Hawa nafsu kita yang iblis pun duk cucuk kan, dia marah lagi. Biar semua orang tahu, biar orang lain pun marah juga. Seolah-olah kita telah mencemarkan nama baik orang tersebut. Jadi itu salah satu aspeknya, iaitu kesesuaian topik perbincangan tersebut. Kalau benda baik, tak apa. Elok ramai-ramai. Panggil semua anak-anak, duduk, ni ayah nak cerita, abang ni baru dapat kepujian dalam universiti dia contohnya. Biar semua adik-beradik tahu, adik-adik rasa bangga. Tetapi kalau nak marah, dia tak buat kerja, tak siap tanggungjawab, jangan marah ramai-ramai, dah masuk dalam bilik, cakap one to one. Dan cara bercakap pun saya rasa kena berbeza lah. Tapi tool dia sama Datuk, bagi saya lah. Tool dia sama, tapi cara penggunaan dia tu berbeza. Kalau boleh saya sentuh sikit pasal listening tool, boleh ya, sila. Saya kebetulan ini datang dengan hasil pada kajian, hasil daripada pengalaman juga lah. Menggunakan perkataan telinga tu sendiri dalam bahasa Inggeris, ears, E-A-R-S. E-A-R-S tu saya selalu share dengan peserta ke, dengan siapa-siapa ke. Ini art of listening, guna ears, E-A-R-S. E tu empathy. Banyakkan empathy, maknanya meletakkan diri kita, empathy ni meletakkan diri kita dalam diri dia, melihat suasana dalam diri orang tersebut. Contohnya kalau kita dengan anak-anak kecil, kita kena melihat dari sudut pandangan yang kecil lah. Kalau kena meniarak atas lantai pun meniarak lah, kena merangkak lah, supaya kita nampak perspektif daripada anak kita. Ramai ibu bapa buat macam ni, baru dia nampak, oh rupanya ada plug kat sini, rupanya ada kotor kat sana, baru dia nampak. Itu baru dari segi fizikal, tetapi dari segi emosional lagilah banyak yang boleh dilihat kalau kita guna E tadi.
empathy. A pula ask questions. Macam salesperson tadi, katalah dia guna teknik ni, dia akan ask question, bukan dia bagi tahu jawapan. Dia akan banyak tanya saya, cik pindah bila, cik ada anak berapa orang, cik pernah tahu tak pasal water filter. Kalau dia tanya, kita pun nak menjawab kan, kita pun normal kan, kita akan jawab. So A, ask. R, respond. Ini kalau guna dalam geruk, sebab Datuk tanya saya, dalam geruk dengan one to one, dua-dua boleh pakai. Tetapi kalau dalam geruk, bahagian R ni mungkin susah sikit sebab ramai orang berbeza-beza cara respon. Tapi kalau one to one senang. Respon tu maknanya kita dia lebih tinggi daripada react. React ni bawah sikit. Respon ni macam kita rangkum apa yang dia cerita tadi, kita ulang balik, kita restate apa yang kita faham, dan akhir sekali S, iaitu summarize. Kita ulang balik apa yang dia cerita kat kita tadi, kita summarize dalam bentuk tersendiri. Contohlah sebagai quick example, katalah kita one to one, kita dengan kawan yang baru mungkin kawan kita kena COVID-19. Jadi kalau kita betul-betul nak mendengar rintihan dia, kalau kita guna EARS tadi, kita mula-mula kita akan empathy dengan dia. Ya Allah, kena juga ya, awak dah jaga diri kan. Kita empathy, jangan kita tuduh dia, ni lah kau asyik keluar je. Itu bukan art of listening, itu art of blaming kan. Kita empathy dengan dia. Kata, aku nampak kau duduk rumah je, kena juga macam tu. Jadi dia akan lebih semangat untuk bercerita dengan kita. Aku duduk rumah, adalah 2-3 kali aku keluar juga beli barang, agaknya masa keluar tu lah kena. Nampak tak? Dia mula lain cara dia approach, dia tak defensif. Lepas tu kita ask, macam mana? Kat mana kena? Bila kena? Kita ask. Dia pun ceritalah. Lepas tu kita pun respon mungkin angguk. Ya ke? Tanya balik kan, nak faham. Dan akhir sekali kita summarize. Oh, macam tu rupanya. Walaupun kau duduk rumah banyak kali, tapi 2 kali je kau keluar, 2 kali pun cukuplah untuk kena COVID. Ya Allah, kita pun respon, kesian. So macam mana sekarang dah pergi hospital? Kita summarize. InsyaAllah kalau kita buat macam tu, orang tu rasa macam sedapnya bercakap dengan orang ni. Orang ni betul-betul faham jiwa dia. Berbanding dengan orang yang tak guna ears, cakap kadang-kadang mata tengok handphone, tak respon. Macam kita dengan anak-anak. Sebab tu kadang-kadang kalau bercakap dengan anak-anak pun kena guna ears ni juga. Empathy, ask, respon. Masalah kita R tu banyak fail. Sebab mata tengok TV lah, baca WhatsApp lah, bila ni, ya. Apa? Macam anak potong betul lah. Cakap dengan ayah ni, tak ada respon. Bagi saya, kalau one to one lagi banyak kena ears tu. Kalau group tu mungkin group tu kadang-kadang kita tak boleh nak leka sangat sebab dalam group kan. Jadi biasanya dalam group lebih kita fokus lebih tinggi sikit lah sebab kita rasa segan kalau tak dengar kan, nanti orang gelak. Orang cakap lain, kau cakap lain. Macam cepat je orang bagi feedback kat kita kan. Tapi yang saya risau one to one, terutama dengan keluarga kita, dengan anak kita, sebab kita ada power sebagai seorang ayah, seorang ibu. Kadang-kadang kata, malah aku nak dengar, menjadi satu beban pula mendengar tu. Jadi bagi saya itu satu tragedi lah jika kita sebagai ibu bapa pun tak boleh mendengar anak-anak sendiri. Adakah orang lain yang sudi mendengar? Itu saya risau. Jadi sepatutnya kita lah jadi pendengar terbaik kepada anak-anak kita sebab tak ada orang sayang anak kita lebih daripada kita. Allah. Kan? Jadi agaknya macam itulah dulu jawapan saya. Alhamdulillah. Cantik tuan-tuan dan puan, dipisahkan antara seorang dengan seorang. Ini dalam realiti keluarga tuan-tuan. Seorang dengan suami, dengan isteri pun baru dah kahwin 30 tahun, dah kahwin 20 tahun, masih lagi tuan-tuan dan puan tak dapat kita kata tuan-tuan satu pertimbangan yang wajar, yang adil. Kita bercakap dengan isteri bercakap dengan suami. Masih, tapi kalau kita ikut apa yang disebut tadi tuan-tuan, ramuan-ramuannya, ears tadi, EARS tadi, EARS, ears. Apa dia? Empathy, lepas tu ask questions, lepas tu response, lepas tu buat summarize kan apa yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan, ini kalau kita gunakan ini,
dalam lingkungan kita, dalam realiti kita, dalam suasana kita gunakan apa yang diterangkan oleh coach tadi. Saya rasa ini pun satu tool, tuan. This is a tool, the listening tools. Dia Allah masyaallah tuan. Jadi sebab itu berkaitan dengan Dr. Yuni tadi katakan, kita kena ada ilmu, kena cari ilmu tuan-tuan, kena cari ilmu. Bayang saya nak mendidik anak 8 orang, tuan. 8 orang anak tuan, 8 orang 3 perempuan dan 5 orang lelaki tuan-tuan. Dan tiap-tiap seorang tu ada dia punya modality, ada dia punya karakteristik tersendiri. Tak sama tuan-tuan. Anak perempuan walaupun muka sama dia, tetapi sikapnya berbeza, hatinya berbeza, jiwanya berbeza, akal fikirnya berbeza. Tak sama tuan-tuan dan puan. Saya mengatakan even Siamese twins pun tak mungkin sama. Mungkin appearance sama, tetapi bila hati ni tuan-tuan, hati ni milik individu-individu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi sebab itu saya merasakan tools yang diberikan oleh coach tadi, tuan-tuan gunalah tuan-tuan. Tuan-tuan gunakan. Malam ni tuan-tuan saya rasalah tak ramai orang dah ikut dah program-program yang bercorak macam ini. Tak ramai orang yang dah ikut program-program. Ini namanya tuan-tuan personal development. Kan personal development. Macam mana kita nak develop diri kita? Menggunakan senses yang ada kepada kita tu macam mana develop? How can we enhance ourselves? Secara peribadinya, secara personalitinya. Macam mana kita nak tuan-tuan improve diri kita secara peribadinya, secara personality, syakhsiah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi saya ingat tadi cantik sangatlah tuan-tuan. Empathy, ask question, response and summarizing. Kita summarizekan apa yang ada. Kalau ini dapat dibuat tuan-tuan, ialah kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang atau dengan anak-anak tentang summary ni yang tak ada tuan-tuan. Saya kalau mendengar misalnya kita tuan mendengar forum ke apa ke tuan-tuan, kalau tak ada hujungnya, tak ada summary tu, saya rasa tak lengkap lah tuan-tuan. Pada saya moderator yang baik, pada saya pengurusi yang baik, he or she must be able to summarize. At the end of the discussion, ini yang telah kita bincang 1, 2, 3. Ini tindakan yang patut kita ambil 1, 2, 3. Ini natijahnya 1, 2, 3. Saya rasa begitu itu tak ramai sebenarnya. Bila kita tengok cara-cara orang-orang yang advance, minta maaf tuan-tuan, negara barat misalnya, kita tengok macam mana ada question answers dengan presiden, dengan orang-orang besar, macam mana tuan-tuan dia boleh summarizekan, dia boleh ulang, dia boleh ada lagi question yang berkaitan lagi, di soalnya lagi. Ada macam mana dia mendengar pula bila presiden itu banyak, macam mana dia mendengar tuan-tuan. Macam mana kita tengok, macam mana kakinya, macam mana tangannya, macam mana lipatan kakinya, macam mana tangannya, macam mana menulisnya, semuanya tuan-tuan. Ini ada kira bicara tuan-tuan. Inilah namanya the art of listening, tuan-tuan, the art of listening. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Yuni. Doktor, dia ada dua tuan-tuan doktor yang saya rasalah bila kita cakap pasal art of listening. Satu yang casual, satu yang fokus. Saya ambil contoh kita dengan anak-anak, saya 8 orang anak ni kan. Kita boleh cakap sama-sama tengok TV, kita bercakap, sama-sama kita bergurau, kita bercakap cerita tentang COVID, berapa orang mati, berapa orang kes baru. Itu casual. Kita sambil duduk-duduk, sambil minum-minum, makan buah pisang dan sebagainya. Kadang-kadang kita berbaring-baringan, anak pun berbaringan dengan kita dekat ruang tamu dan sebagainya. Itu casual. Tapi ada satu yang fokus. Fokus ni bila anak kita menghadapi sesuatu perkara, sesuatu masalah, isteri bagi tahu kita, bang, jumpalah Din tu. Bang, jumpalah Din tu. Jadi, bila kita jumpa Din tu, tuan-tuan dan puan, tadi casual, ayah selalu casual. Tapi bila fokus macam itu, ayah pun kadang-kadang dah hilang pedoman, tuan-tuan dan puan. Walaupun berdepan dengan anak kita yang jauh, kita umur 60 tahun, anak kita baru umur 14 tahun, 15 tahun, kita pun dah terasa, tuan-tuan. Bila fokus tu dah terasa dah. Kita pun kadang-kadang dah tak nampak dah empathy yang mana, nak ask question yang mana, responnya yang dah mana, nak buat summary pun macam mana tuan-tuan. Sebab kita dah fokus seorang demi seorang. Kadang-kadang tuan-tuan, timbul macam artificial benda tu. Kita terpaksa macam berlakon macam itu tuan-tuan dan puan. Akhirnya kalau berlakon, anak pun berlakon, bapa pun berlakon, mak pun berlakon. Jadi akhirnya natijahnya lakonan aja lah tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana dalam suasana itu Dr. Yuni macam mana yang casual kita mendengar secara casual, kita berbincang secara casual dengan kita nak mendengar, nak berbincang, nak menggunakan telinga kita secara yang lebih fokus. Lebih fokus atas beberapa isu, terutama isu counselling
yang melibatkan anak, yang melibatkan isteri, suami, yang melibatkan ipar dan sebagainya, yang bersama dalam keluarga kita. Macam mana apa ni Dr. Judy? Ya, terima kasih Datuk. Ya, dalam mendengar dengan baik ini, dia merupakan satu proses. Dia bukan betul kata Datuk, bukan senang, ya, bukan senang nak mendengar dengan baik ni. Kadang-kadang sebab itulah kalau dalam kaunseling lah, dalam kaunseling kita kena menerima klien tu dengan tanpa syarat. Kena menerima klien tu tanpa syarat. Kalau kita ni ada satu persepsi, contoh klien yang datang, macam contoh saya, kalau ada kes, ya, kes kanak-kanak yang melakukan kesalahan juana ataupun masalah tingkah laku, delinquent. Jadi sekiranya kita meletakkan satu persepsi dalam pemikiran kita, ya, satu persepsi anak ni salah, anak ni tak patut buat benda tu, anak ni kurang ajar dan sebagainya. Bila dalam proses kaunseling tu, kita akan banyak bercakap dan kita tak akan bagi ruang kepada dia untuk beritahu atau berkongsi part dia. Dan di situ kita tak akan ada empathy lah, sebalik kita ada judgement kepada dia. Yang itulah the art of blaming tu. Jadi sama juga sebenarnya dalam keluarga. Proses ini memang sukar, tapi benda tu kita boleh buat secara perlahan-lahan. Apply dalam kehidupan kita. Menerima anak kita secara, menerima tanpa syarat. Ya, sebab saya yakin sebenarnya semua ibu bapa menerima anak kita, anak-anak ni tanpa syarat. Tapi kadang-kadang tu kita kadang-kadang tu ialah jalan-jalan tergelincir, betul tak? Kadang-kadang tu kita terlupa sebab kita ni manusia biasa. Tak ada manusia yang sempurna. Tapi sebab itulah penting sangat untuk kita terus mencari ilmu. Belajar first, mendengar dengan baik ni, kita dengar dulu. Kita dengar apa yang anak kita kongsikan dan kita belajar untuk respon macam yang coach bagi tahu. Respon ni kalau dalam counseling pelbagai kemahiran, ya, untuk respon ni. Kemahiran refleksi perasaan. Kita touch tentang perasaan dia. Yang tu mungkinlah susah. Tapi yang paling simple dorongan minima. Dorongan minima ni angguk. Angguk tu pun itu adalah satu kemahiran. Kemahiran yang menunjukkan kita dengar apa yang dia bagi tahu. Ya, contoh anak kita bagi tahu, "Okay, Ma, hari ni penatlah PDPR, penuh hari ni, abang daripada pagi sampai petang." Jadi kita pun, oh betul bang, mak faham. Jadi maksudnya kita angguk tu pun kita dah menampakkan yang kita faham perasaan dia. Bukannya bila anak bagi tahu penat apa semua, kita terus belajar sikit. Kalau game 10 jam pun tak apa kalau belajar kan. Di situ kita dah judge anak kita. Dan di situ secara perlahan-lahan anak kita tak akan bersedia untuk berkongsi apa-apa dengan kita. Jadi kita kena terus belajar. Macam tadi yang coach bagi tahu sangat simple. Ya, kami yang duduk dalam bidang kaunseling ni bertahun-tahun belajar para perasa macam mana, nak respon macam mana. Yang ni very simple coach bagi. Tapi mudah untuk kita faham, ya. Empathy, ask question, ya, respon macam mana. Respon tu kita boleh angguk, kita boleh respon pada perasaan anak kita, pada pasangan kita, mendengar, tengok, ya. Bukan kata bila anak-anak berkongsi, pasangan kita berkongsi, kita tengok pada telefon. Ya. Jadi di situ sangat penting komunikasi ni. Mendengar dengan baik adalah salah satu elemen dalam komunikasi. Kalau dia dalam komunikasi kan ada perhubungan dua hala. Jadi, seorang bercakap, seorang yang dengar. Kalau seorang yang dengar, seorang yang cakap, kita tak panggil komunikasi dua hala, sehala. Jadi di situ sangat pentinglah, ya. Kita belajar tentang macam mana kita nak mendengar, bila kita mendengar dengan baik ni, kita tak ada judgement kepada orang tu. Kita menerima orang tu dengan baik, terutamanya ahli keluarga kita. Saya pernah, ya, Datuk, mungkin saya boleh berkongsi. Saya terima satu kes ni di mana isteri penat sebab biasanya anak-anak berada di asrama dan sebagainya. Bila sekarang ni lockdown, semua anak-anak berada di rumah dan isteri kena fokus untuk PDPR anak-anak.
suami sibuk bekerja, suami ada komitmen, ya. Di situ isteri rasa tidak disokong, ya. Tidak suami balik penat, terus tidur, ya, terus kata dah penat bekerja. Jadi tak ada, kurang komunikasi. So isteri rasa sedih sebab tiada orang dengar apa yang dia rasa. Jadi di situ bila kita berkongsi, saya mendengar apa yang dia perkatakan dan kita tanya macam mana komunikasi dia dengan suami dan sebagainya. Dia kata saya jarang bercakap benda ni dekat suami saya sebab saya kesian dekat dia penat bekerja. Tapi kadang-kadang saya penat sekarang ni sebab saya kena uruskan anak-anak saya seorang-seorang. Kejap yang ni, kejap yang tu, PDPR banyak kan. So saya kata ni tiba masanya puan kena bercakap dengan suami puan, berkongsi. Mungkin dia ada apa yang masalah yang dia nak kongsi dan mungkin puan pun ada benda yang nak berkongsi. Jadi di situ dia ambil cara tu. Dan alhamdulillah dia bagi respon dekat bila saya follow up, dia tanya saya lega. Dah lama saya tak bercakap, tak meluah pada suami saya. Dan suami saya pun cerita masalah dia pada saya. Kami sama-sama mendengar. Saya rasa saya rasa bahagia puan. Maksudnya benda tu nampak macam simple, tapi sangat pentingnya kita ni berkomunikasi dan kita mendengar apa yang pasangan kita cakap, apa yang anak-anak kita cakap. Sebab macam saya kaunselor sendiri pun berjumpa dengan klien, kadang-kadang untuk sesi pertama tu kita hanya banyak mendengar sahaja. Banyak dengar sahaja. Ya? Dan kita hanya bercakap 30%, kadang-kadang 20% saja. Kita bagi dia peluang. Ya? Dan seterusnya, orang kata, tahap seterusnya, proses seterusnya, barulah kita masuk kepada kita nak bincangkan solution. Apa yang perlu buat, apa yang next yang perlu dia lakukan. Samalah juga benda ni sebenarnya boleh apply dalam keluarga. Mendengar dengan baik kan, maksudnya kita mendengar ahli keluarga kita supaya kita dapat membantu ahli keluarga kita, jadi sokongan kepada orang ahli keluarga yang mempunyai masalah tu. Sebelum orang kata kalau dah tak boleh tu, barulah kita nak jumpa dengan kaunselor, kita kata kan, maksudnya kita dah tak ada solution, kata kita nak cari orang kata alternatif lain yang boleh backup mana yang kita tak mampu tu. Okey, terima kasih Datuk. Itu salah. Alhamdulillah, masya-Allah. Coach, lepas ni saya nak pergi pada coach. Sebelum tu, coach saya nak pergi dengan coach nanti selepas sikit saya nak berikan informasi beberapa perkara ni. Nak cerita tentang macam mana Rasulullah kan ya. Rasulullah macam mana the art of listening to a person like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana misalnya ada kita tengok Rasulullah dengan isteri dia, Rasulullah dengan para sahabat. Tak pernah kita dengar. Rasulullah terus meloncat bercakap. Rasulullah terus membuat conclusion. Rasulullah tidak melalui proses tadi, listening tadi, responding tadi, tuan-tuan. Tak ada melalui proses itu, tak ada. Nanti kita bagikan soalan itu kepada coach dan saya akan ulas sikit. Para penonton yang mati sekalian, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak ambil sikit kesempatan ni sebelum coach respon apa benda yang saya nak letakkan kepada coach sebentar lagi, tuan-tuan dan puan. Pertama sekali, tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100 baru dalam 7 hari berada, tuan-tuan, di kalangan kita. InsyaAllah, saya harap, tuan-tuan dan puan, saya harap untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Bila satu orang kawan saya, tuan-tuan, seorang engineer, tengok kita punya plan, kita punya perspektif plan, dan kita punya layout plan dan sebagainya untuk kita submit kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, dia kata ini harganya dalam 15 ke 20 juta ringgit, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita kena dapatkan, insya-Allah. Saya yakin kita boleh dapat, tuan-tuan dan puan, sebab macam minggu lepas macam saya selalu sebut, saya sebut sekali lagi, tuan-tuan dan puan. 2 orang sahabat, seorang mechanical engineer, seorang electrical engineer, tuan-tuan. Yang mechanical engineer tu sudah menyumbang tahun lepas 100,000. Tahun ini dalam beberapa minggu ni dia kata dia nak menyumbang 500,000, tuan-tuan. 500,000 seorang, tuan-tuan. 500,000 orang Islam, orang Melayu, mechanical engineer. Tapi bila hatinya sudah terpaut kepada Islam, hatinya terpaut kepada Allah, hatinya terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya terpaut kepada agama, tuan-tuan dan puan, dia rasa dia nak bagi semua yang dia ada lah untuk perjuangan menegakkan Islam ini, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi kita ni agak ni yang manusia biasa macam saya ni, tuan-tuan dan puan, ni yang kita sediakan. RM10 boleh, RM50 boleh dan RM100 boleh. Semuanya, tuan-tuan, akan masuk dalam tabung dana untuk mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah.
Itu yang pertama. Dapat kalau tuan-tuan tengok mudah saja. Tuan-tuan tengok itu account number ada Maybank 564 something tu. Tuan-tuan masukkan dalam account tu, bagi kita resitnya tuan-tuan dan puan, kita akan postkan nanti. Kalau RM10 kita akan post ataupun kita email dan kita WhatsAppkan tuan-tuan. Dia punya helaian kertas helaian sijil tu. Kalau tuan-tuan nak yang betul-betul sijil, betul real sijil, kita boleh post. Tapi kalau yang memadai dengan email, tuan-tuan tengok sijil tu real sijil, berkala dan sebagainya. Tuan-tuan dalam WhatsApp pun kita boleh hantar dengan WhatsApp, bolehlah dengan WhatsApp. Yang kedua tuan-tuan dan puan, saya nak minta sangat kepada teman-teman tuan-tuan yang boleh mengedarkan. Saya bagi buku tu. Satu buku tu 50 lay, 50 lay. RM10 50 lay, RM50 50 lay, RM100 50 lay. Ada bukunya tuan dengan serial numbernya sekali. Saya harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bantulah kita. Tuan-tuan ada adik, ada abang, ada kakak, ada saudara mara, tuan-tuan ada sahabat-sahabat di tempat kerja, sahabat-sahabat di kilang, sahabat-sahabat di pertanian, sahabat-sahabat di perikanan, sahabat-sahabat di mana pun di swasta, tuan-tuan dan puan, insya-Allah edarkan kepada mereka, Tuan-tuan jadi pengedar je tuan-tuan. Inilah tuan-tuan dan puan yang kita nak buat. Sikit yang kita nak buat supaya ada catatan di kalangan malaikat. Dicatatnya kita pernah berkhidmat satu masa ketika atas nama dakwah, atas nama memperkembangkan, memperkokohkan, memperkuatkan Islam, maka kita lakukan benda-benda yang patut kita lakukan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan hubungi kita. Hubungi saya terus pun tak apa tuan-tuan. Kita boleh bercerita macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi wakil kita di Johor ke, di Singapura ke, di Brunei ke, di selatan Indonesia ke, di mana di selatan Thailand ke. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bagikan untuk tuan-tuan edarkan nanti, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, saya katakan tuan-tuan, kita ada khidmat di yayasan ni, tuan-tuan, macam kaunseling juga. Kita ada khidmat beberapa orang ustaz asatizah, ustaz dan ustazah bersama dengan saya. Kita ada khidmat nak membantu keluarga tuan-tuan. Macam mana nak memulakan, menyuntik roh agama dalam keluarga. Contoh, anak yang susah nak bangun pagi, anak yang susah nak bersubuh. Umur anak tu dah 23 tahun tuan-tuan. Daripada kejutkan umur dia, masa dia akil balik umur 13 sampai 23 tahun, 10 tahun. Susah nak bangun lagi, tak bangun lagi, tak sembahyang subuh lagi. Masih lagi mendakap bantalnya, masih lagi mendakap patah goleknya, masih lagi menarik selimutnya. Dah waktu subuh ni tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, Quran misalnya. Cuba tuan-tuan tanya. Semalam ada Ustaz Ahmad Husam menanyakan kepada kita. Tuan-tuan dia kata, berapa orang dah baca Quran? Berapa orang dah baca sebaris Al-Quran? Berapa orang dah baca setengah muka Al-Quran? Berapa orang dah baca satu muka Al-Quran? Hari ni dia kata tuan-tuan. Kalau misalnya tidak dibaca, tu maknanya rumah kita sepi tuan-tuan daripada kalamullah. Ini pun satu perkara yang kita boleh bantu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sebenarnya tuan-tuan dah ada beberapa keluarga. Tadi ada satu keluarga daripada Nilai tuan-tuan dan nak buatkan program ni, insya-Allah dah berunding dengan saya. Betul-betul pada hari raya haji ni, 20 hari bulan tuan-tuan, 9.15 malam dia nak kumpulkan dalam 30 keluarga, 30 telefon. Kita akan bagi linknya nanti. Kita kita mendidik tuan-tuan, kita mengasuh, kita berikan pendapat dan pandangan kita macam mana keluarga itu boleh menyuntik jiwa agama itu secara online tuan-tuan. 30-40 keluarga tuan-tuan bersama dengan kita secara online, insya-Allah. Saya dah bagi tahu tentang yang kontak saya. Tadi dah kontak saya tuan-tuan yang dinilai itu, saya dah bagi tahu apa acaranya. Dia tak lebih daripada 40 minit gitu tuan-tuan. Jangan panjang-panjang sangat. 40 minit kita nak suntik roh jiwa agama dalam keluarga kita, insya-Allah. Jadi yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang ketiga yang saya ingin sebutkan tuan-tuan dan puan ialah tentang buku-buku kita. Tolonglah tuan-tuan, buku-buku ni untuk pengetahuan tuan-tuan, kita dah kutip 2 juta, dekat 2 juta dah tuan-tuan dan puan ringgit. Rasanya sebahagian besar 50% daripadanya adalah jualan buku kita. Jualan buku kita tuan, 3 buku saja yang kita jual. Buku yang saya tulis tu namanya 3 serangkai, dalam bentuk printed book pun ada, dalam bentuk e-book pada printed book, e-book. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapatkan buku ini, jadikan hadiah kepada anak-anak, hadiah kelahiran, hadiah hari jadi, hadiah anniversary, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dapatkan buku-buku ini. Hadiah kepada pekerja-pekerja kita, kalau tuan-tuan berada dalam korporat, organisasi, bagi pekerja kita hadiah tuan-tuan dan puan. Inilah hadiah yang berarti dalam hidup mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dapatkan, insya-Allah, tuan-tuan tengok dia punya nombor telefon dan sebagainya. Harganya tuan-tuan tak mahal pun. 3 buku tu RM65 lagi tuan-tuan. Dengan post sekali. Kita postkan buku tu. Yang e-book pun dalam harga yang sedemikian juga tuan-tuan dan puan. Terus kita bagi link
tuan-tuan akan dapat terus membaca buku-buku tersebut insya-Allah melalui e-book itu. Jadi tuan-tuan saya yang akhirnya tuan-tuan dan puan saya nak minta lah tentang kita punya Telegram, tuan-tuan. Telegram. Siapa-siapa yang dah pernah mengikuti program saya, program Datuk Dr. Hasan Ali, sama ada program Akrab Akademi Keluarga Bahagia Malaysia atau program Sabah Group yang kita buat tuan-tuan dan puan dengan korporat dan sebagainya. Kalau misalnya Akademi Keluarga Bahagia, program Summer Camp, Smart Learning, Parenting tuan-tuan, remaja, program remaja dan sebagainya. Masya Allah, 35 tahun yang lalu tuan-tuan. Anak-anak sekarang dah jadi spesialis, doktor spesialis di hospital. Anak-anak dah jadi senior engineer tuan-tuan, di consulting firm engineer dan sebagainya. Saya nak himpunkan balik semuanya yang dah mengikuti program-program saya, yang dah mengikuti kuliah-kuliah saya seluruh Malaysia termasuk Singapura, Sabah, Sarawak, termasuk Brunei dan sebagainya. Kuliah subuh saya, kuliah duha saya, kuliah maghrib saya, yang dah begitu qiyamul lail saya tuan-tuan. Saya pimpin qiyamul lail satu Malaysia ni tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan datang bertemu dengan saya insya-Allah, tuan-tuan terus masuk kepada kita punya Telegram. Senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan download Telegram dan tuan-tuan pergilah kepada linknya Anjur Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, saya nak bina jamaah besar, big jamaah on a virtual form jamaah dalam bentuk yang online, dalam bentuk maya tuan-tuan. Dan kita nak mertabatkan Islam, hidup dalam persekitaran Islam. Saya dengan tuan-tuan, dengan teman-teman seluruhnya yang pernah mengikuti program saya, alumni Hasan Ali ini, terus hidup bersama dengan Islam, terus hidup dalam persekitaran Islam, terus hidup dalam suasana Islam, sampai akhir mati kita pun, malakal maut datang, kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sekali-sekali tuan-tuan kita pergi kepada komplek Anjur Husnul Khatimah untuk bina diri kita. Bina diri apa tuan-tuan? Untuk mati dalam Husnul Khatimah. Itulah komplek Anjur Husnul Khatimah. Programnya nak membina anak-anak, nak membina ibu dan ayah, yang tua, yang muda, yang betul advance age macam saya, advance age ni, 73, 74 tahun. Matilah dengan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada dalam dunia tuan-tuan program macam ini, tak ada di Asia program macam ini, tak ada di Malaysia program macam ini. Ini yang kita nak zahirkan program macam ini di Malaysia, di Negeri Selangor, di Bukit Cerakar tuan-tuan insya-Allah. Jadi coach tadi coach saya dah sebutkan tadi tentang macam mana kita tengok contoh kita tuan-tuan contoh kita yang tergambarkan dalam Al-Quran, khuluqul Al-Quran. Bila ditanyakan macam mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk the art of listening on the part of the Rasulullah, ialah khuluqul Al-Quran. Maknanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan Nabi dikatakan tuan-tuan, misal satu contoh anak dia Fatimah tuan-tuan berjumpa dengan Nabi. Teruklah dia kata kerja dapur teruk. Aku sampai tak dapat baca Quran, aku sampai tak dapat berguru berilmu. Aku teruk melayan di dapur di sana dengan anak aku dan sebagainya. Berbagai-bagai. Datangkanlah khadam, pembantu untuk membantu aku. Apa kata Rasulullah SAW? Tuan-tuan dengar, Rasulullah tak menjawab pun. Akhirnya Rasulullah menyebutkan, memandang buku Fatimah. Ya Fatimah, untuk tenaga engkau yang keluar, untuk keletihan engkau itu, ayah ada satu benda nak bagi engkau supaya kau tidak merasakan keletihan itu dan kau tidak merasakan perlu engkau dibantu kerana Allah akan bantu engkau. Apa dia? Sebutlah subhanallah, sebutlah alhamdulillah, sebutlah Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak kata apa, dia tak marah Fatimah, dia tak herdik Fatimah, dia tak kata engkau ni apa, sikit aja itu pun kau tak boleh buat. Kau tengok mak kau macam mana? Kau tengok mak Siti Khadijah, kau tengok apa mak tiri kau. Kau tengok mak tiri kau misalnya mak Aisyah dan sebagainya. Tuan-tuan puan, katakanlah begitulah dia punya dialognya. Tetapi Nabi calm. Dan Nabi dengan musuh-musuhnya pun tuan-tuan, musuh memang nak bunuh dia tuan-tuan. Tapi bila berdepan dengan musuh tuan-tuan, Nabi pandang musuh. Nabi tak bercakap banyak dengan musuh. Nabi pandang dengan satu pandangan tuan-tuan yang terus kepada hati musuh-musuh tersebut. Daripada nak bunuh Nabi, akhirnya wahai Muhammad, hajar aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi coach, saya tengok Abu Bakar Siddiq tadi coach dah sebut dia. Abu Bakar Siddiq bagi tahu kita, kalau tak perlu bercakap, tak perlu kamu nak tahu hasil kamu cakap itu tidak memberi apa-apa hasil kepada kamu, eloklah kamu diam daripada bercakap. Coach, sila coach. Okey, terima kasih Datuk. Wah, sangat tersentuh hati dengan akhlak terpuji Rasulullah SAW. Seorang insan hebatlah dalam segala segi, termasuk juga dalam
seni komunikasi atau seni mendengar ni. Bila Datuk cerita pasal Rasulullah SAW, saya teringat satu kursus yang saya pergi dalam bidang corporate, iaitu kursus perundingan, negotiation. Lebih kurang sama macam Datuk sebut tadi. Dia kata golden rule. Golden rule dalam negotiation ialah bukan bercakap tapi mendengar. Dia kata he or she who speaks first lose. Dia kata siapa-siapa yang pergi belasah cakap dulu, ada orang tu kalah. Sebab apa? Betul lah sebagaimana ditunjuk oleh Rasulullah SAW, untuk mendengar ni satu kekuatan sebenarnya, bukan kelemahan. Orang tak banyak cakap ni bukan kelemahan, tetapi kekuatan untuk menahan mulut dia tu daripada keluar benda-benda. Sebab tu Rasulullah SAW menang dalam perjuangan, menang dalam peperangan, sebab baginda banyak mendengar. Dia biar orang bercakap. So bila orang bercakap, banyak rahsia kita boleh dengar daripada orang tersebut. Ini saya belajar dalam negotiation, Datuk. 3 level saya pergi. Malangnya orang putih yang ajar lah. Tetapi tak apalah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, the art of negotiation. Jangan cakap dulu. Biar orang tu cakap. So biar dia puas hati. Kalau kita pandai provoke lagi baik, supaya dia bercerita segala rahsia dia. Dan kita akan guna balik apa yang dia cakap tu untuk menang dalam kalau boleh win-win lah, bukan kita menang untuk jatuhkan dia, tidak, tetapi menang untuk menaikkan dua-dua pihak. Inilah yang Rasulullah SAW tunjukkan. Baginda bukan nak menang, bukan nak menang argument, bukan nak menang perbahasan, tetapi baginda nak menang dengan mengislamkan seorang yang belum Islam. Itulah kemenangan yang sebenar bagi saya. Jadi kalau kita ambil kisah ni dalam sirah ni dari Rasulullah SAW, terapkan dalam keluarga kita sama. Kita bukan nak menang argument dengan anak-anak. Tak ada makna kita menang. Menang tapi kalah. Kan? Menang argument dengan anak, anak benci kita. Bagi saya kalah juga. Kan? Kita tak nak macam tu. Kita nak menang-menang. Kita kita membawa mereka ke jalan yang betul. Ini kehebatan lah. Kena ada seni mendengar tu. Jadi yang Datuk tanya saya tadi, mungkin saya boleh jawab lagi, tambah satu lagi, iaitu dari segi timing. Apa yang saya belajar dalam art of negotiation ni, timing tu penting. Timing tu maknanya bila kita nak diam, bila kita nak bercakap. Dan kalau kita pandai guna timing ni, kita akan berjaya tadi, menang. Mengubah persepsi orang, berjaya mempengaruhi orang untuk menuju ke arah yang lebih baik lah. Nak buat tak baik pun boleh juga sebenarnya. Dia bergantung pada kita lah. Kalau kita jenis orang yang baik, insya-Allah kita akan mempengaruhi orang ke arah yang baik. Tetapi kalau kita ada niat tak betul, senang juga. Dengan menguasai teknik mendengar ni pun boleh membawa orang ke arah yang salah pun tak ada masalah. Sebab dia tool, dia peralatan. Jadi itu yang dikatakan, ini yang saya rasa diamalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu timing tu. Macam dengan anak-anak kan, dengan anak tadi, di timing maknanya luahkan dulu, jangan cakap lagi. Bila luar semua, orang tu dah lega, baru dia bercakap. Maknanya timing dia untuk bercakap tu dan terus menusuk jiwa kepada ananda Rasulullah SAW, dan terus berubah, tak komplain dah, malah rasa seronok pula untuk bekerja, dapat kerja berat tu rasa macam seronok pula. Baginda berjaya mengubah persepsi. Ini satu kejayaan yang sangat besar yang kita boleh cuba aplikasikan kepada anak-anak. Jadi timing ni penting. Salah satu lagi, bila anak tu tengah marah, kita dengar je lah. Kalau anak tu tengah marah, tengah stres, anak-anak pun stres juga, kena pula zaman PDPR macam doktor ada sebut sikit tadi kan. Kita dengar, biar dia luah. Timing tu penting. Kalau kita mencelah di time yang salah, dia terbakar lah. Ada satu buku saya baca, mungkin Datuk biasa dengan buku ni, Dale Carnegie kan, How to Win Friends and Influence People kan. Ada satu ayat dia memang saya ingat sampai sekarang. The best way, the best thing you can get out of an argument is not to have it. Maknanya benda yang paling baik kita boleh ambil daripada satu perbalahan, pergaduhan ni, jangan bergaduh terus, jangan masuk campur langsung. Maksud dia tak ada makna kita nak argue dengan anak-anak. Kalau dah luar tu, dengar je lah. Jangan cepat untuk menghukum. Ini teknik yang digunakan oleh lawyer. Saya ada dalam beberapa siri lepas kita sebut ibu bapa kena jadi peguam, bukan jadi hakim. Kan?
Maknanya kena mendengar lah. Lawyer dia kerja dia dengar. Lagi banyak dia dengar, lagi bagus. Dia boleh defend kita, dia boleh bantu kita. Tapi kalau cepat-cepat dia dah hukum, macam doktor sebut tadi, kau ni orang tak guna betul lah. Habis lah, dia dah block kat situ. Dia dah block, dia tak boleh dah. Sama macam kita, saya sendirilah kadang-kadang ada tendensi dengan anak tu nak buat macam tu. Kita dah bunyi bising dalam bilik, kita tak ada bunyi gaduh dalam bilik. Oh, seorang keluar nangis-nangis. Kita dah, ni mesti salah kau. Kita cepat-cepat label. Masa tu dia cerita pun kita dah, tak guna. Allah Akbar. Bayangkan perasaan anak tersebut. Luka hati dia. Dia mengharapkan kita mendengar. Tetapi sebaliknya kita pula pergi tembak dia balik. Kena pula dia tak bersalah. Masya Allah. Satu kegagalan yang besar lah bagi saya kepada ibu dan ayah, kepada orang dewasa. Jadi kalau disebut tadi pasal tadi satu lagi kan saya boleh slate yang apa yang diamalkan oleh Rasulullah tadi, orang putih kata silence is golden kan, diam itu emas. Memang betul, terbukti ternyata dengan sunnah Rasulullah tadi, baginda memilih untuk diam, dan diam itulah yang membuatkan jadi nilai, jadi emas. Dan dia akan emas tu dia akan bagi balik dekat orang yang bercerita tadi. Dan orang tu terima dengan hati terbuka sebab emas, siapa tak nak terima kan? Jadi betul, saya sangat setuju dengan statement tu, silence is golden. Kadang-kadang macam Datuk sebut awal-awal tadi kan, macam Saidina Abu Bakar pun sebut, samalah tu. Tapi orang putih dia guna quote tu, silence is golden. Memang betul. Jadi jangan anggap kita berdiam tu kita lemah atau kita kehabisan idea. Bukan. Sebenarnya kita sedang menunggu timing yang sesuai. Kita sedang mengumpul emas tu. Bayangkan makin lama kita diam, makin besar emas tu. Dah sampai peluang kita, nah ambillah emas ni. Inilah hasil aku dengar tadi. Terimalah emas ni. Kau nak tak? Pasti orang yang berinteraksi dengan kita pasti dia nak. Dia pun akan bersyukur. Masya Allah, selesai segala masalah aku. Mak ayah dah bagi emas kat dia. Masya Allah. Ini cantik sangat Datuk dari segi art of listening. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cantiklah. Coach, saya rasalah coach ulas tadi macam mana Rasulullah, macam mana sahabat-sahabat dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, tak adalah. There is no such thing as overdoing. Sama ada sama mendengar, sama ada bercakap, sama ada meraih, sama ada menasihat. There is no elements of overdoing. Tak ada. Maknanya dia dah ada satu neraca. Neraca untuk menyukat. Allah suka ke tak suka? Dia punya sukatan Allah. Allah suka tak suka? Aku cakap macam ni, Allah suka tak suka? Aku merepek macam ni, Allah suka tak suka? Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang menjadi pedoman kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Dan alhamdulillah kalau kita baca tuan-tuan communication di kalangan teman-teman para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, ada buku ditulis tentang sirah Nabi Muhammad macam itu tuan-tuan. Saya rasa amazing tuan-tuan. Betul-betul lah. Macam mana Nabi ni dapat melaksanakan despite sibuknya dialah panglima perang, dialah ketua negara, dialah ketua treasury, dialah segala-galanya, dialah Nabi, dialah Rasul. Tapi masih ada masa untuk mendengar. Masih ada masa to be attentive bila sahabat-sahabat datang. Tak kisahlah orang dusun ke datang. Dan orang yang tidak bertamadun pun datang, musuh pun datang. Sentiasa tuan-tuan diraikan. Keraian itu tuan-tuan adalah merupakan salah satu daripada seni-seni dalam kita berbicara dengan mereka insya-Allah. Yang akhirnya doktor Yuni ini kadang-kadang coach dia dah jadi macam tabiat coach. Tabiat tidak suka mendengar. Suka bercakap tak suka mendengar. Dan kadang-kadang tabiat-tabiat ni terbawa-bawa sampai majlis rasmi saya tengok. Katakanlah ada seminar, ada satu pertandingan yang formal seminar kan Orang macam ni dia pasal duduk depan, pasal dia nak bercakap kan dia duduk depan sekali Tapi bila kita bermula majlis dan sebagainya, macam dia boring cepat tak tahu macam mana. Dia tinggalkan file dekat situ dengan bahan-bahannya, dia pergi. Bila dah habis dia datang. Dia tak mengikuti program itu, tapi bila bercakap, bila menanya soalan, orang menanya soalan, dia menjawab pula tuan-tuan dan puan. Sebenarnya dia tidak pernah ada di situ. Dan biasanya orang-orang macam ni tak popular tuan-tuan. Minta maaf perkataan orang menyampah dengan orang yang macam ini. Jadi macam mana dengan penyakit yang macam ni, doktor
Penyakit yang macam ini tidak melanda petani nelayan, tidak. Dia melanda orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang ialah so called the middle class, the upper middle class. Ini penyakit kita ni, penyakit kita. Jadi macam mana ni? Penyakit tak suka mendengar tapi suka bercakap ni. Macam mana doktor? Bila kita ada satu penyakit tak suka mendengar dan suka bercakap ni, kita boleh kaitkan dengan ego. Kita tak bersedia untuk sebab kita dah ada persepsi di mana kita dah banyak ilmu dan kita dah tak perlu lagi, kita dah cukup. Ya, sebab itulah saya apabila kita sebenarnya orang kata bila berdepan dengan audiens dengan pelbagai orang kata level dan juga latar belakang ni, perkara pertama yang saya sering sebut adalah kita ni ilmu tidak terhenti pada umur. Kita mencari ilmu ni tidak terhenti pada umur. Jadi walaupun umur berapa sekali mana pun kita dah macam Datuk telah membuktikan yang usia tidak orang kata tidak menghentikan kita untuk kita terus mencari ilmu, terus berkongsi ilmu. Jadi kita ni dalam kehidupan ni yang kita ada sekarang ni setitik sahaja tinta, kita kata. Tinta sedikit sahaja. Maaf ya. Maaf ya. Tak apa. Dia mendengar dengan tadi. Jadi kita yang kita ada sekarang ni, ilmu yang kita ada ni seolah setitik dakwat atau tinta sahaja. Sebab ilmu dalam dunia yang Allah berikan kepada kita banyak sebenarnya. Jadi kita kena bersedia untuk mendapatkan ilmu baru, cari ilmu. Ya, jangan kita bila kita letak ego, kita kata ilmu aku dah cukup, jadi kita tak akan dapat terima ilmu-ilmu lain. Jadi di situlah yang ada bila kita dah ada persepsi, contoh dalam organisasi sendiri pun, sekiranya ketua atau penyelia tidak menjadi pendengar yang baik, ya, tidak jadi tidak mendengar orang lain dan juga tidak menjadi pendengar yang baik, dia akan jadi masalah dalam organisasi itu. Ya, sama juga dalam kita mencari ilmu lah. Bila kita dah bermula untuk kita niat untuk cari ilmu tu, kita kena bersedia untuk mendengar. Ya, sebab kita kena pegang di mana bila kita cari ilmu tu itu adalah jihad. Kalau kita misal kata Allah ambil nyawa kita tu, boleh dikatakan kita dah jihad dalam mencari ilmu, dah syahid kalau kira. Ya, syahid kecil kan. Jadi di situ kita kena terbuka dalam menerima ilmu lain supaya hati kita ni senantiasa terisi dengan ilmu-ilmu. Tak kiralah ilmu agama. Ya, ilmu agama of course akan membina diri kita. Ya, ilmu psikologi dan macam-macam yang kita boleh belajar sekarang ni. Ya. Jadi kena bersedia, kena lebih terbuka, turunkan ego tu supaya kita tak rugi sebenarnya. Ya. Sebab dalam manusia ni saling melengkapi. Sebab tu dalam Islam, dalam agama kita menekankan kepada menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Jadi kita ni macam puzzle. Ya, macam puzzle, kita melengkapi. Sama juga dengan program kita hari ini. Ya, Datuk, saya dan juga coach kita dalam satu puzzle, ya. Dan audiens kita juga pelengkap pada puzzle tu. Kalau kita 3 orang je bercakap, tak ada guna kan? Tak ada pendengar, ya. Tak ada audiens, betul tak? Jadi di sini kita semua satu puzzle. Kita yang mencantikkan puzzle tu, kita yang melengkapkan puzzle tu, bila jadi cantik dia akan jadi cantik untuk dilihat. Sama juga dalam proses kita mencari ilmu, kita letak kat tepi ego, kita cuba menerima ilmu baru, kita kena cuba untuk build up diri kita untuk jadi lebih baik. Setiap hari untuk jadi lebih baik. Ini pesanan untuk diri saya jugalah. Sebab saya juga manusia biasa dan kadang-kadang kita pun terlupa. Betul tak Datuk? Kadang-kadang kita ni manusia biasa. Kita kena senantiasa ingat muhasabah diri. Sebab itulah kena ada konsep muhasabah diri dalam diri kita. Supaya kita akan lebih baik dan lebih baik di mata Allah yang penting sekali. Dalam masa yang sama, untuk lebih baik di mata Allah tu kita kena jaga balance. Jaga hubungan dengan manusia dengan jaga hubungan dengan Allah. InsyaAllah hidup kita akan bahagia. Ya, InsyaAllah hidup kita akan lebih tenang. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Coach, ada apa nak dibagi tahu tentang artikel-artikel yang sedang ditulis ataupun yang akan diterbitkan dalam bentuk-bentuk yang boleh dibaca
Selain daripada Sunday Time tadi, ada apa? Ada seminar ke, ada apa ke yang nak diberitahu kepada para penonton? Sila. Terima kasih Datuk. Ada aja setiap boleh kata setiap ini menarik Datuk. Ini saya jemput semua para ibu-ibu ayah-ayah dalam yang mendengar ni lah. Satu program Perbadanan Putrajaya selama 7 minggu berturut-turut. Saya akan berkongsi tentang strategi ibu bapa bijak anak hebat. Dah 2 minggu dah buat. Hari Sabtu, dia setiap hari Sabtu pukul 11 hingga 12.30 gitu, sekejap aja. Minggu ni minggu ketiga lah, hujung minggu ni yang ketiga. 2 minggu pertama tu alhamdulillah ramai yang menonton sebab dibawa khas oleh Perbadanan Putrajaya lah kepada semua rakyat Malaysia lah. Memang terbuka untuk semua dalam Facebook dia orang. Kalau boleh pergi dekat Facebook Perbadanan Putrajaya live pukul 11 pagi insya-Allah. Apa tajuknya apa ni? Ibu bapa bijak anak hebat. Strategi ibu bapa bijak. Ibu bapa bijak anak hebat. Tuan-tuan, kita nak jadi ibu bapa bijak tuan-tuan. Barulah anak kita hebat insya-Allah. Apa dia tuan-tuan? Jumpa dengan coach pukul 11 sampai pukul 12.30 hari bersama dengan Perbadanan Putrajaya. Lagi apa lagi coach? Ada lagi? Yang lain-lain tu lebih kepada one off lah. Ada contohnya hari Ahad pun ada. Hari minggu depan tu ada. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi dekat Facebook lah, cari nama saya tu Zaid Muhammad, boleh follow kat situ je lah, ada semua poster. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Okey. Apa ni Dr. Yuni, apa ada nak bagi tahu pada penonton ke teman-teman kita satu yang menonton ni Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan sebagainya? Ada apa-apa nak bagi tahu? Okey, mungkin saya pun nak berkongsi juga. InsyaAllah pada 29 Julai nanti saya ada anjurkan satu program di mana program ni kita panggil program Smart Support Sahabat Pawai, dan tajuk dia daya tahan warga emas di era pandemik. Jadi insya-Allah saya jemput rakan saya Dr. Mariam Ismail yang juga merupakan pensyarah kaunseling, di mana kami akan berkongsilah tentang tips tentang bagaimana untuk membina daya tahan diri terutamanya kepada warga emas di waktu pandemik ini. InsyaAllah pada 29 Julai nanti saya akan kongsilah poster. Ya, jadi jemputlah nanti. Sila. Boleh tengok dekat Facebook. Memang saya paling qualified tu. Paling qualified lah saya tu. Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan. Macam mana kita nak bina daya tahan kita di musim pandemik ini di kalangan warga emas seperti saya tuan. Cantik tuan-tuan, cantik. Sekarang penduduk Malaysia warga emas tuan-tuan lebih kurang 15% kami warga emas tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dapat bersama-sama dengan Dr. Yuni dengan Dr. Mariam tadi ya. Ya saya. Insya-Allah. Okey. Para penonton dan mata sekalian sebelum saya mengakhirkan, jangan lupa 4-5 perkara. Pertama, tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Tolong tuan-tuan. RM10, RM50, RM100, dan kita minta tuan-tuan bukan saja untuk tuan-tuan mengambil sijil itu dengan membayar tuan-tuan sedikit RM10, RM50, RM100, dan tuan-tuan jadi pembekalnya, tuan-tuan jadi pengedarnya, bantulah tuan-tuan. Siapa lagi nama tu? Hasan Ali tuan-tuan ada 10 jari je tuan-tuan. Ada kaki 2 dengan tangan 2. Begitu dah. Umur 73, 74. Kami perlukan tuan-tuan bantuan-bantuan daripada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dengan bekerja untuk agama ni, kita sentiasa tuan-tuan energetik tuan-tuan. Sentiasa energetik. Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Orang tanya kat saya, minta maaf saya sebut ni, mana dapat kekuatan tu. Saya rasa Allah beri kekuatan sebab saya bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan insya-Allah mari kita sama-sama bekerja untuk agama Allah, buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Mati tuan-tuan kita dalam timbunan-timbunan kebajikan yang kita buat tuan-tuan, insya-Allah. Nombor 2 tuan-tuan, jangan lupa kita punya Telegram. Telegram kita tuan-tuan, Telegram. Minta alumni Datuk Dr. Hasan Ali, alumni Akrab Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, alumni Sabah Group Sendirian Berhad, alumni Sabah Total Training tuan-tuan. Insya-Allah ribu-ribu tuan-tuan, 1.2 juta, mungkin 1.5 juta sejak 35 tahun yang menjadi alumni kepada saya. InsyaAllah tuan-tuan ya, kita pergilah kepada kita punya Telegram. Saya nak minta alumni ini tuan-tuan puan, pergilah masuk subscribe dalam Telegram kita, join Telegram kita. Tuan-tuan download Telegram sekarang juga tuan-tuan puan. Kemudian tu tuan-tuan pergilah kepada link dia
Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari ada ayat Quran yang baru, ada hadis yang baru, ada ulasan umat yang baru, ada kata-kata hikmat yang baru, ada permata nilam yang baru, ada video-video dia ringkas, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, tetapi video-videonya mengenai amalan Islami dalam hidup ini betul-betul tuan-tuan mengetuk pintu hati kita. Tiap-tiap video yang saya pilih tu mengetuk pintu hati kita menjadi Muslim yang lebih baik, amalan yang lebih baik, kekuatan yang lebih baik, tuan-tuan, mission yang lebih baik dalam hidup ini, tuan-tuan. Kemudian saya minta tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada webinar. Webinar 1 sudah berlalu 2 minggu yang lepas, hari Sabtu. Sekarang ni webinar 2 pada 28 hari bulan 8 dan webinar 3 pada 9 hari bulan 10. Semuanya percuma, tuan-tuan. Percuma, tuan-tuan. 9.30 sampai 12.30, tuan-tuan. 9.30 sampai 12.30. Saya dengan sahabat-sahabat saya memimpin, tuan-tuan dan puan, untuk mengikuti program. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia punya poster, tuan tengok dia punya catatan. Poster 1, tuan-tuan baca catatan. Kalau tuan-tuan nak perlukan tuan-tuan yang lebih lanjut, kita boleh bagi. Kita boleh email kepada tuan-tuan, kita boleh WhatsApp pada tuan-tuan, kita belikan tuan-tuan dalam kita punya Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Webinar 1, webinar 2, webinar 3. Webinar 3 akan berlaku pada 9 hari bulan 10. Bulan 10 akan datang ini, webinar yang ketiga insya-Allah. Jadi percuma, tuan-tuan. Percuma. Tak kena bayar 1 sen pun. Ikutlah program ni. Tadi 2-3 kali Dr. Yuni menyebutkan ilmu. Ilmu mendengar, ilmu melihat, ilmu memegang, ilmu berjalan, ilmu duduk, ilmu senyum, ilmu ketawa, ilmu meraih tamu, ilmu dengan isteri, ilmu dengan suami. Semuanya memerlukan ilmu, tuan-tuan dan puan. Dan kita bersedia Yayasan Sabah ini insya-Allah dengan bantuan coach, dengan bantuan profesor, dengan bantuan doktor-doktor kita yang bersama dengan kita, tuan-tuan. Inilah tempatnya. Kita akan menagih, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu tersebut melalui, tuan-tuan, Facebook. Pergilah kepada Facebook, page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Dan akhirnya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita harap, tuan-tuan, jangan lupa, tuan-tuan bolehlah, tuan-tuan, mari kita bersama-sama, insya-Allah, keluarga kita, tuan-tuan, keluarga kita, usrah keluarga. Saya akan bantu, saya dengan sahabat-sahabat daripada Yayasan Sabah akan bantu, tuan-tuan. Tuan-tuan menghadapi masalah buntu. Macam mana nak didik anak, macam mana nak didik isteri, macam mana nak didik suami. Kita dah kahwin 17 tahun tapi isteri tak nak pakai tudung lagi, tuan-tuan. Daripada hari pertama kita kahwin dah 17 tahun tak nak pakai tudung lagi. Macam mana nak buat, tuan-tuan dan puan? Bapa mentua dah risau, mak mentua dah risau dan sebagainya. Lepas tu anak-anak tak tahu baca Quran, tuan-tuan. 4 orang anak, 4 buta Al-Quran, tuan-tuan. Apa nak buat? Macam mana rumah didiami oleh orang yang buta Al-Quran? Macam mana rumah didiami oleh orang yang malas bersalat? Macam mana rumah didiami oleh orang yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul? Di mana macam mana rumah kita, anak-anak kita derhaka kepada ibu dan ayahnya dan sebagainya. Dan tuan, penyelesaiannya tidak lain dan tidak bukan. Penyelesaiannya baliklah kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Baliklah kepada Islam, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk balik kepada Islam ini, kami di Yayasan Sabah ada khidmat kita. Khidmat namanya, tuan-tuan, menyuntik roh agama dalam keluarga. Yang kita namakan program itu usrah keluarga, usrah keluarga, usrah keluarga. Kami bantu, tuan-tuan. Percuma, tuan-tuan, tak ada bayar apa pun. Hanya minta keluarga tuan-tuan derma sikitlah kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu saja, tuan-tuan. Yang lain tak ada. Saya dah cukup lah. Apa yang saya ada dah cukup. Apa pencen yang saya ada pun dah cukup, insya-Allah. Tapi yang tak cukup lagi ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu tak cukup lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya harap, tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan program. Besok pagi, tuan. Besok pagi, tuan-tuan, hidup beramalkan syariat. Hidup berasaskan syariat besok. Dengan imam namanya tuan-tuan Ernest Seregar. Bagus, tuan-tuan. Besok pagi pukul 7. Besok pagi 7. Malam besok, tuan-tuan. Malam besok. Jangan lupa, tuan-tuan. Unik malam besok. 3 orang, suami dengan 2 orang isteri. They are very educated. They are professional people, tuan-tuan. Isterinya ada PhD, tuan-tuan. Doktor, kedoktoran falsafah, tuan-tuan. Macam mana mereka hidup sebumbung hidup sebagai suami isteri, sebumbung dengan anak-anak bersama-sama, sebumbung dengan suami dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak tengok. Bukan nak tengok poligami itu, tuan-tuan. Kita nak tengok terapi hati, terapi jiwa, terapi kita, macam mana kita nak letakkan benih-benih malaikat dalam diri kita. Bukan benih syaitan, bukan benih haiwan, tapi benih-benih malaikat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah itulah yang kita akan bincang besok malam. Jangan lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan share, like and share. Minta kawan-kawan kita dengar, tuan-tuan. Dengar.
yang berpoligami, yang tidak berpoligami, saya yakin tentang terapi jiwa ini berkaitan dengan semua orang, tuan-tuan dan puan. Kita dengar daripada orang yang terlibat sendiri, macam mana dia kontrol diri dia, macam mana dia kontrol perasaan cemburu dia, macam mana dia kontrol perasaan memberontak dia, tuan-tuan, menjadikan keluarga sakinah, aman, damai, sejahtera sampai sampai akhir hayat mereka nanti. Jadi cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Coach Zaid, terima kasih kepada Dr. Ayuni, dan terima kasih kepada khusus pada para penonton yang saya hormati sekalian, tuan-tuan. Jangan lupa alumni Datuk Dr. Hassan Ali, pergilah kepada Telegram. Kita jumpa di Telegram. Setiap hari kita jumpa di Telegram, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjung Sulul Khatimah.